Ialah suatu jumlah yang tiada disebut lafaznya di dalam Al-Quran, tetapi mesti ditakdirkan maknanya bagi melahirkan makna sebenar sesuatu ayat. Mesti ditakdirkan lafaznya bagi melahirkan makna sebenar sesuatu ayat. Mesti ditakdirkan lafaznya. Takdir saja lafaz, tidak ditulis, tidak disebut. Tujuannya bagi melahirkan makna sebenar sesuatu ayat, atau dinamakan dalam istilah lughah, dalam bahasa, yang dihazafkan itu dia panggil jumlah muqaddarah. Satu jumlah susunan ayat yang ditakdirkan ada sebenarnya tapi tidak disebut dalam lafaz. Macam ucapan terima kasih. Kita kata terima kasih ni beberapa kalimah dihazafkan. Jumlah terima kasih baik dalam bahasa Arab, Inggeris ataupun bahasa Melayu. Perkataan ni daripada jumlah yang panjang, iaitu saya mengucapkan terima kasih kepada awak. Saya mengucapkan kepada awak dihazafkan, tinggal terima kasih. Arab dia panggil syukran. Arab kita sebut syukran. Ashkuru laka syukran. Dia ada gitu. Aku berterima kasih kepada kamu. Jadi tak sebut saya mengucapkan terima kasih kepada kamu. Jadi saya mengucapkan dan kepada kamu tidak disebut kerana sudah difahami. Kerana sekadar terima kasih itu sudah difahami. Dalam keadaan bahasa mana-mana pun, sekiranya perkataan yang pendek sudah difahami, jika diperpanjangkan ni merendahkan nilai bahasa. Kecek mudah tarikat apa, saya berterima kasih kepada kamu. Tapi kecek profesional, ya, mana nak merendah-rendahkan. Jadi hazaf ini buai lafaz sebut kerana makna telah difahami ini, semua bahasa boleh jadi kata ada belakang. Lebih-lebih lagi bahasa Arab. Di sudut kesenian, keindahan bahasa ni tidak boleh ditandingi berbanding dengan bahasa lain. Tentu sekali kalau lagu ni ada. Dan Quran yang kita ngaji ni, satu kitab yang memiliki kumpulan bahasa yang tertinggi. Kitab Quran ni, kalau kita mengaji dia, kita dapat menilai bahawasanya apa saja lafaz yang digunakan dalam Quran ni semua memiliki nilai tinggi dalam. Sehingga pengajian ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni, ilmu kehalusan bahasa ni, dipelajari ilmu balaghah semata-mata untuk mendalami dan memahami Al-Quran. Jadi keseronokan ilmu balaghah ni jika ada hubung kait dengan Al-Quran. Kalau ngaji ilmu balaghah saja tak ada hubungan dengan Quran, keindahan dan kemanusiaan dia tak seberapa. Jadi apabila kita ngaji balaghah, lepas tu daripada bahasa kesenian ni kita pergi kepada Quran, barulah kita akan dapat sesuatu yang beri keseronokan. Kerana daripada bahasa yang halus ini dapat kita membuat keputusan betapa tingginya Al-Quran. Dan balaghah sendiri kedudukan dia lebih memiliki kedudukan dalam bahasa ni berbanding dengan nahwu. Balaghah ni memiliki kedudukan lebih daripada nahwu. Yakni kadang-kadang dalam perkara bahasa tentang nahwu ni terpaksa dulu kedia kerana kepentingan bahasa di segi lughah atau di segi balaghah. Mana balaghah ni boleh mengenepikan tuntutan nahwu. Kadang-kadang ada berlaku. Jadi salah satu perkara yang kita jadikan sebagai istilahnya idmaj. Mana dalam Quran ni ada tempat-tempat yang kita kena pastikan jumlah dalam lafaz tak sebut tapi dia ada dalam bahasa. Idmaj. Kalau kita ngaji bahasa biasa Arab ni panggil jumlah muqaddarah. Jumlah yang dihazafkan.
Istilah yang ke-13, idkhal ilahi. Disebut, di segi bahasa kita sebut pencelahan Tuhan. Mafhum idkhal ilahi ialah yang didatangkan, dicelah di antara ayat yang berhubungan di antara satu sama lain. Iaitu ayat ini menceritakan satu perkara. Sebelum ayat idkhal ilahi ada, perkara yang disebut sebelumnya dan selepasnya berhubung kait satu sama lain. Tiba-tiba diadakan oleh Allah Ta'ala satu jumlah dalam Quran dia tu, yang kita sebut sebagai idkhal ilahi. Ayat ni kita panggil idkhal ilahi. Tujuan didatangkan ayat idkhal ilahi ialah supaya ada penekanan khas daripada Allah Ta'ala pada penurunan ayat-ayat tersebut. Dalam rentetan ayat tu ada benda penting Tuhan nak beritahu, Tuhan waktu lebih. Satu ayat khusus untuk memberi penekanan. Kadang-kadang idkhal ilahi juga didatangkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran itu sebagai jawapan bagi soalan muqaddar. Soalan ditakdirkan akan timbul pada pihak lawan atau daripada golongan yang tak jelas pada mereka. Macam akan ada soalan apabila diberitahu satu fakta dalam Quran ni, mungkin timbul soalan. Jadi mungkin timbul soalan ni terus Allah Ta'ala waktu bik jawapan lalu. Ikuran daripada fakta, mungkin akan timbul soalan. Jadi untuk memastikan dia tu mantap, Allah Ta'ala terus bagi jawapan bagi terhadap soalan-soalan yang mungkin timbul. Itu pun kita panggil idkhal ilahi. Yani kadang-kadang idkhal ilahi sebagai jawapan bagi soalan muqaddar di tengah ayat tersebut. Wallahu a'lam. Istilah ke-14 muka surat 21, i'adah. Di segi bahasa ialah pengulangan semula. I'adah ni pengulangan semula. Mafhum i'adah ialah pengulangan semula kalimah yang telah disebut sebelum. Pengulangan semula kalimah yang telah disebut sebelum, supaya maksud hukum yang didatangkan pada akhir sesuatu ayat dapat difahami dengan mudah. Supaya maksud hukum yang didatangkan pada akhir sesuatu ayat dapat difahami dengan mudah. Ini kita akan tengok contoh i'adah ni. Atau kalimah i'adah itu akan mendekatkan semula hukum yang akhir dengan kandungan-kandungan yang panjang sebelumnya. Dia ada contoh. Kita tengok contoh. Kena buka Quran. Kita buka Quran, tengok contoh. Surah Waqiah ayat 23. Surah Waqiah ayat 23. Kita tengok contoh. Contoh yang ada. Surah Waqiah ayat 83. Surah nombor 56. Nombor surah nombor 56 ayat 83. Falaula, lepas tu lepas pada ayat 83, 84, 85, 86 ada pula falaula. Dua kali falaula. Falaula ayat 83, 84, 83, 84, 85, 86. Mari pula falaula. Sekali dalam ayat 83. Lepas tu 86. Hak 86 ni kita panggil i'adah. Di pengulangan semula. Jadi ayat 83 dengan 86 ni dia satu rentetan ayat. Tuhan menggambarkan kepada kita dalam ayat yang kita nak baca ni,
keadaan-keadaan orang yang nak mati. Iaitu suatu keadaan yang tiada siapa pun di kalangan makhluk ni boleh menahan roh nak keluar daripada jasad. Tak kira orang itu memiliki kuasa, pemerintahan, memiliki kasih sayang, tak boleh menghalang. Apabila suatu roh tu akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada badan manusia. Jadi Allah Ta'ala beritahu gambaran bahawasanya manusia dia kena mengalah satu hari. Dia kena mengalah dan akur kepada kudrat Allah. Jadi di antara manusia ramai-ramai ni, sebahagian besarnya orang-orang hamba-hamba Allah ni tidak percaya bahawasanya ada lagi kehidupan akhirat. Dan tiada di sana pembalasan daripada amalan yang dibuat. Jadi Allah Ta'ala adakan ayat ini sebagai bentuk cabar. Sekiranya mengatamu ada kuasa, apa saja arahan kamu akan berlaku, kamu boleh buat tu, boleh buat ni, maka ketika kami ingin mengeluarkan ruh daripada jasad mana-mana manusia, kenapa kamu akan mengalah ketika itu? Mengalah mana tak boleh nak menahan ruh tu keluar oleh orang yang dikasihi sekalipun, ataupun siapa yang memiliki kuasa besar sekalipun. Maka bila kamu mengalah ketika itu, kamu sepatutnya mengalah di atas segala hukum-hukum Tuhan lain, termasuk akhirat ada dan ada pembalasan. Mana pihak-pihak lain minta, tak nak tunduk pada perkataan Tuhan. Tapi ada satu hari kamu akan mengalah. Dan mengalah tadi kerana satu perkara yang dapat disaksikan dan difahami serta boleh diterima semua orang. Maknanya roh masa nak keluar tu tak ada siapa boleh start. Dan Allah beritahu, aku akan keluar roh tu. Mu tak boleh start masa tu. Wahai hamba-hamba, ingat, apabila mu tak ada kuasa, mu akan mengalah satu hari, satu masa, maka mu kena terimalah segala-gala daripada Allah, termasuk akhirat ada, pembalasan ada. Allah nak ayatnya, hukum sebenarnya pembalasan ada dan akhirat ada. Cuma didatangkan dengan jumlah sebelum untuk memberitahu bahawasanya manusia satu hari dia akan mengalah dengan kudrat Tuhan. Pada waktu-waktu lain dia rasa dia boleh buat segala-gala, tapi ada satu hari dia akan mengalah. Maka seperti mana dia mengalah pada masa tu, dia kena mengalah pada Allah Ta'ala pada semua keadaan pun. Kita baca tengok. Falaula, maka kenapa? Idza balaghatil hulqumah, balaghatir ruh al-hulqumah. Ruh fa'il bagi balaghat ni hazah. Kenapa apabila ruh telah sampai ke halqum? Dan kamu wahai pemerhati, kamu wahai pemerhati bagi orang yang sedang nazak ni, hina itu ketika ruh sudah dikeluarkan itu, tanzurun, betul-betul memandai kepada badan dia. Ketika ruh sudah keluar tu, wa nahnu aqrabu ilaihi, dan ilmu kami sangat hampir kepadanya, lebih hampir pada tubuh kamu sendiri. Kami tahu setiap detik ruh-ruh dia nak keluar tu, ilmu dan pengetahuan kami sangat hampir kepada orang yang nak mati, orang dalam nazak ni, lebih pada tubuh badan kamu. Walakin la tubsirun, akan tetapi kamu tidak melihat, tak mampu dan tak melihat, tak dapat melihat. Tu. Jadi ketika itu kamu semua kena terima, dan kamu semua terpaksa menerima kudrat Allah yang sedang mencabut nyawa. Kudrat Allah yang sedang mencabut nyawa mana-mana jasad, ruh daripada jasad. Lepas tu Allah Ta'ala ulaikan semula, falaula, maka kenapa in kuntum ghaira madini, sekiranya kamu berpahaman ghaira madini, kamu tidak akan dibalas di akhirat. Sekiranya kamu berpahaman, kamu tidak akan dibalas di akhirat. Mana bebas daripada kudrat Tuhan di akhirat. Maka sekiranya kamu berpahaman, kamu tidak akan dibalas, tiada kudrat Allah Ta'ala boleh menguasai kamu di akhirat, maka jika kamu ada rasa begitu, tarji'unha, kamu masukkan balik ruh yang sudah keluar ni ke dalam jasad semula.
tarji'unaha, maka kenapakah kamu tidak boleh memasukkan semula ruh ke dalam jasad sekiranya kamu percaya dan berfaham tidak ada pembalasan nanti di akhirat. In kuntum sadiqin, jika benar kamu ni, jika benar kamu dalam pihak boleh menghalang, dalam golongan yang boleh menghalang segala takdir dan kudrat. Jadi ayat-ayat seperti ini disebut oleh Allah Ta'ala supaya setiap membaca daripada semua orang, baik kita yang sudah menerima dakwah, yang sudah percaya pada Allah Ta'ala, baik orang lain pun, lebih-lebih lagi orang Mekah. Orang Mekah tak ada dalam benak dia, dalam fikir dia akhirat tak ada. Apa saja bentuk dia buat amal, orang Mekah ni, apa saja amalan yang dia buat yang kita akan baca satu risalah, dia buat amal sekadar dunia ya, sekadar untuk kesenangan dan kebaikan dunia semata-mata. Tak ada dalam pahaman mereka akhirat. Jadi apabila Nabi kita Muhammad SAW sebut segala tindak tanduk hamba di dunia, amalan, perbuatan, tingkah laku dia, semua Allah akan hitung, dia kira, dia akan balas. Dan berlakunya selepas mati di akhirat. Jadi orang Mekah ni memang tak lagi, tak boleh menerima. Maka di antara ayat-ayat seperti inilah diturunkan sebagai cabar mereka. Apabila kamu rasa kamu tidak akan dia balas, mu boleh mempertahankan keadaan kamu tidak akan dia balas, dan teguh pendirian kamu memiliki kefahaman yang memberi makna akhirat tak ada. Mana Nabi kita ni dekat rakyat ke dia, tak boleh terima. Maka masa-masa nak mati tu apa mu tak boleh masuk semula tu. Dan surah kita ada kuasa, kita boleh segala-gala. Masa ruh nak keluar tu, Allah Ta'ala waktu tu saya akan keluar ruh. Kenapa kamu tak boleh masuk mula? Musrahlah pada Allah ketika tu. Surah saja. Dan setiap hamba ketika tu dia boleh memahami. Masa ni tak ada kuasa, tak ada asbab, tiada cara untuk menghalang. Maka seperti mana kamu terpaksa Allah Tuhan masa ni, maka kamu kena menerima jugalah segala-gala fakta, segala-gala berita yang Allah sampaikan, termasuk akhirat lepas ni ada, dan segala amalan kamu yang kamu buat baik buruk akan dibalas. Jadi falaula ni ada pengulangan semula nak beritahu akhirat ada. Jadi falaula in kuntum ghairu madin, maka kenapakah jika sekiranya kamu tidak akan dibalas di akhirat, kamu tidak boleh mengembalikan semula ruh yang akan keluar? Mana jika kamu ada kuasa tak, kamu kembalikan semula ruh masuk dalam. Maka bila mu tak boleh masuk semula ruh ke dalam tubuh orang tu, dan dia mesti akan keluar, kamu kena mengalah kepada setiap keputusan dan khabar berita daripada Tuhan. Jadi falaula kedua ni untuk memberitahu hukum akhirat ada. Falaula pertama nak beritahu gambaran hamba ni tidak ada kudrat untuk menyekat ruh keluar. Itu contoh yang ada. Jadi kita ambil perkataan falaula. Bismillah. Pak 50 putih kita ada memang. Ni ya. Bismillah. Istilah ke-15 khatmul qalbi. Istilah ke-15 khatmul qalbi, kunci mati mata hati. Kunci mati mata hati, khatmul qalbi. Mafhum khatmul qalbi ialah ayat-ayat yang didatangkan sebagai keputusan terakhir daripada Allah Ta'ala ke atas penentang dakwah, penentang penolak. Keadaan ini berlaku setelah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ini. Keadaan ini berlaku setelah diberi peluang oleh Allah Taala sebelum ini kepada mereka bagi menerima dakwah. Peluang itu dengan cara dicipta akal fikiran, diberi penglihatan, pendengaran, juga didatangkan kepadanya dengan cara dipilih, didatangkan kepadanya dengan cara dipilih
di kalangan mereka pembawa dakwah. Datang ni bukan mari langit, didatangkan kepada mereka dengan cara dipilih di kalangan mereka manusia yang terbaik sebagai pembawa dakwah, iaitu dari kalangan Nabi dan Rasul serta pengikut-pengikut Nabi dan Rasul. Mana kalau Nabi tak ada pun ikut Nabi. Allah fikir lagi, mata lagi, telinga lagi untuk memikir, melihat, mendengar. Dan Allah datangkan pula, Allah pilih manusia yang terbaik, yang tidak boleh diragu lagi di segi kebenaran cakapan, untuk memberitahu sesuatu tentang dakwah, tentang tauhid, tentang akhirat, tentang kerasulan. Mereka semua datang untuk memberi penjelasan dengan dalil dan bukti. Nabi ke pengikut Nabi ke jumpa mereka untuk beri penjelasan dengan dalil dan bukti serta contoh tauladan dan nasihat yang berguna. Dalil lagi, contoh lagi, nasihat lagi, 3 jenis. Dalil masalah lain, perkara lain. Bandingnya, contoh, perumpamaan masalah lain. Nasihat masalah lain. 3 tu disampaikan sekaligus oleh Rasul atau pengikut Rasul supaya mereka menerima dakwah. Duk tubuh dia tu akal fikir yang ada, penglihatan pendengaran yang jelas. Dengan ada semua ini pun, para penentang masih berdegil, bahkan terus melawan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari, ni tak kira ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari, tak tahu bila, akan menarik balik kebolehan dan peluang itu. Akan menarik balik kebolehan dan peluang itu mengikut hikmah ilahiyah. Kita tak tahulah bila-bila. Mengikut hikmah ilahiyah dan takdir ilahi. Seterusnya dikunci mati segala asbab hidayah yang ada pada diri mereka. Tarik balik lagi. Apabila seseorang itu berada pada tahap ini, maka tiada lagi jalan yang boleh menyampaikan hak kepada mereka, atau boleh menyampaikan kepada hak, boleh menyampaikan mereka kepada hak, kepada kebenaran. Tarik balik tu, perkara ini dinamakan khatmul qalbi. Nah, mana setiap orang kafir hari ni kita tak boleh kata khatmul qalbi, masa mati tu khatmul qalbi. Dan kita ni tak boleh waktu keputusan. Benda tu apabila daripada Allah, kita tak boleh kata dia ni tutup hati dah ni. Itu bukan kerja kita. Dan kalau cerupa lagu tu, kita mungkin tertutup hati. Jangan silap. Khatmul qalbi ni hikmah ilahiyah, takdir dia. Cuma apabila manusia adalah dibuat keputusan kaci mati, maka segala penyampaian yang disampaikan oleh dia daripada segala arah tutup, tak pakai hal sabut. Allah lebih tahu. Tapi Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran. Tapi nak jadi kunci mati ni sampai tahap dipanggil tahap keempat. Macam kanser lah, tahap keempat. Ya sebelum tu dia ada tahap 1, 2, 3. Baru masuk tahap keempat tu tahap kunci mati. Jadi kena beringatlah manusia, kalau kamu berada pada tahap keempat, maka berlaku kunci mati. Maka segala bentuk hak daripada apa segala, daripada ayat Quran, daripada ucapan, syarahan, nasihat, tengok segala-gala dalil bukti pun tak pakar lah pada. Kerana kunci habis. Istilah kita panggil khatmul qalbi. 3 perkara disebut dalam Al-Quran ni tentang khatmul qalbi. 3 jenis, 3 perkara. Pertama, apa makna khatmul qalbi? Nah, khatmul qalbi itu apa dia? Yang kedua, bagaimana cara khatmul qalbi berlaku dan kenapa berlaku? Dan yang ketiganya, siapa yang melakukan khatmul qalbi? Yang ketiga tu Allah Ta'ala lah. Jadi khatmul qalbi ni bukan kata terhasil dalam hati manusia, wala sahabat hatta tutup diri. Allah yang memati dan mengucikan hati. Dengan kalimah lain kita pun dah dengar, dan kita mungkin telah sebut dalam doa kita, dia panggil su'ul khatimah, kesudahan manusia yang paling buruk. Itu kesudahan mati hati ketika mati.
Mati tubuh ni biasalah, tapi kalau mati hati ketika mati itu su'ul khatimah, kesudahan yang amat bahaya. Ya, kita minta Allah Ta'ala lindungi kita semua. Amin. Akhir sekali, kita baca contoh. Contoh khatmul qalbi, muka surat 23. Kertas ni ia kacik dengan stapler ni. Kita jangan melek lah. Sebab apabila cukup 4 set ni baru kita buat buku. Nah, sebab tahun ni kita buat gini. Jadi mudah ni sikit. Jadi kita jaga-jaga sampai ke cukup 4. Mungkin awal bulan Ramadan ni kita akan buat lagi tahun ni saja. Jadi cukup 5 kita apa? Kacik molek. Kita mungkin kita pungut semula. Kita pergi buat buku untuk jadi kemas sikit. Walaupun bulan hidup ngabur tak ada masalah lagi ni. Nak jaga molek. Kita akan ada lagi 4. Lepas tu tambah bulan Ramadan ni semua lagi. Jadi 5. Barulah kita buat kulit comel. Jaga. Bulan hidup ngabur macam kita mau tengok ni. Contoh khatmul qalbi. Nah, makna khatmul qalbi ialah lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan contoh dia baca ayat dan surah ni kita akan jumpa lah. Dan mungkin kita akan baca surah ni hari ni, surah Araf. Nah, kita baca mukaddimah, lepas tu kita akan baca surah Araf. Makna khatmul qalbi ialah seperti ayat ni, ayat surah Araf ayat 179. Lahu qulubun, lahum qulubun, mereka hati tu adalah jadi rupa hati fizikal dia tu, tapi la yafqahuna biha, tidak boleh memahami kebenaran dengan hati yang ada. Mereka mata tu nampak nak tengok benda lain tak pakai spek lah, boleh tengok belakang kecil besar, tapi kebenaran saja tak nampak. Telinga juga tak pakai alat, jauh-jauh dengar, dekat-dekat dengar, kokoh pun dengar, tapi benda dunia je dengar, tapi kebenaran tak masuk. Apabila kunci hati berlaku, apabila kunci daripada Allah berlaku, kepada perkara-perkara lain tak talah sabuk, tapi kebenaran tak akan masuk. Itu makna khatmul qalbi apabila berlaku pada satu orang hamba. Bagaimana cara? Allah sebut dalam Mutaffifin ayat 18, kalla bal rana ala qulubihim. Bahkan tidak begitu. Nah, bal bahkan sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya rana ala qulubihim, suatu tutupan telah menutupi hati mereka, penutupan rohani daripada Allah, menyebabkan mereka gelap gelemah walaupun cerah ceracah. Mana pada segi zahir ni cerah matahari, cerah mata, tapi hati telah tutup, maka kebenaran tak nampak juga. Siapa yang melakukan khatmul qalbi ni? Khatamallahu ala qulubihim, Allah yang mengunci hati mereka. Bersabarlah yang keempat. Ayat kedua contoh, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim, mereka yang bersifat degil keras itulah orang yang Allah telah kunci hati mereka. Ini sebenarnya maklumat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita perihal tindak tanduk Allah terhadap hamba yang derhaka, lagi degil. Kita sebagai orang biasa ni tidak boleh ambil tunggal Tuhan. Tak boleh nak kata dan nak menuduh seseorang tu dia ni kunci mati Tuhan. Lain kali cuma kita ni tahu ayat-ayat lagu ni supaya kita sendiri ingat. Dalam masa yang sama kita juga kena beri peringatan pada orang lain. Semua orang yang kita sampaikan message daripada Allah Ta'ala ni, kita kena beritahu pada mereka daripada pihak Allah Ta'ala dia ada tertib gini. Semua orang kena beringat. Kita duduk atas dunia pagi petang siang malam kerja ni tak susah benar. Tapi tidak ada arti jika tak susah dunia saja hak sementara, tapi bila mati hak selama-lama susah. Dia tak cerdik sungguh manusia. Hari ni duduk pagi petang siang malam kita sendiri, isteri kita, anak kita, orang kita pakat kerjanya, tak seri susah lah kak, tak senang. Tapi tak ada arah fikir dunia. Sekadar hak sepatutnya tak susah di akhirat selama-lama tak ada fikir. Jadi bila kita sampai kepada mereka perkara-perkara yang akan berlaku kepada diri mereka dalam man ni, maka semua orang akan beringat kita sendiri dan orang lain. Perkara ni, maklumat ni tak ada pada masyarakat kalau dia tidak ada mendalami Al-Quran. Tak, hidup suruh dengan Tuhan ni tak tangis macam. Tak. Akhir sekali istilah yang terakhir,
berlawanan dengan khatmul qalbi pula. Untuk kita yang mengaji Quran. Istilah ke-16, rabtul qalbi, iaitu penuguhan hati atau keyakinan yang sejati. Keyakinan ni satu lafaz, makna bagi iman yang sempurna. Kita sebut sini keyakinan ni satu lafaz, makna bagi iman yang sempurna. Tahap tuntutan iman yang sempurna oleh seorang hamba yang berusaha. Allah bagi pada dia tahap kesempurnaan. Tapi iman sendiri dia tidak ada penghujung. Ada. Cuma dia ada tahap kesempurnaan. Lepas tu iman tak tambah, tak ada. Dia iman sentiasa bertambah sampai tak ada penghujung. Cuma tahap sempurna tadi membawa satu orang itu kejayaan. Tidak akan melekat kepada tubuh badan dia segala dosa. Ia ada pahala saja. Satu lagi iman ada tidak sempurna. Dengan iman tak sempurna ni banyak hukum-hukum dia langgar. Banyak hukum-hukum larangan dia langgar, banyak surah-surah dia tidak boleh buat, tapi dalam masa sama dia mentauhidkan Allah. Makna dia ada iman tapi tidak sempurna. Ia mengakibatkan dia satu hari dia akan diazab untuk satu tempoh tertentu. Satu hari kelak dalam tempoh yang Allah Maha mengetahui, dia akan dikeluarkan semula. Tapi tahap kesempurnaan iman ini masuk mati saja tu dia akan mendapat kebahagiaan, kesenangan dan akan dilayani dengan segala yang baik. Sehingga dapat masuk syurga, tidak akan dimasukkan neraka walaupun sekelip mata. Itu tahap iman yang sempurna. Yang kita terjemah dalam kitab kita ni keyakinan yang sejati. Jadi rabtul qalbi ni penuguhan hati atau keyakinan yang sejati. Mafhum rabtul qalbi ialah ayat-ayat yang ada di dalamnya berita tentang keadaan hati seseorang pembawa dakwah. Seorang yang mengaji Al-Quran dan menerima isi Al-Quran, yang istiqamah di dalam pendiriannya, menegakkan hukum sekalipun menegakkan hukum sekalipun didatangi berbagai-bagai ujian dan cobaan. Sekalipun didatangi berbagai-bagai ujian dan cobaan daripada Allah, sekenak segi ujian yang merupakan ujian pada dalam tubuh kita sendiri dan ujian daripada luaran kita, tapi tetap teguh dengan apa saja yang terkandung pada Al-Quran, lebih-lebih lagi dakwah. Mereka tetap teguh menempuhi ujian ini dan berjaya menempuh ujian dan dugaan ini. Hati mereka akan sampai ke peringkat sukar untuk kembali ke arah kesesatan. Mana siapa dia ni diuji kemah, kau kemah, sehingga sampai satu tahap keempat juga. Keempat tinggi, dia keempat bawah, ni keempat ke atas. Sukar untuk kembali ke arah kesesatan dan tak akan sesat. Sukar bukan saja sukar, dia tak akan sesat. Maka dia dikira memiliki rabtul qalbi. Allah bagi kepada dia hati yang betul-betul teguh dalam keimanan, keyakinan dan juga penerimaan segala dakwah. Dan dia tidak lagi akan kembali kepada kesesatan. Dan dia akan mati dalam iman dan masuk syurga Allah Ta'ala tanpa diazab. Dan kita semua yang mengaji Quran ni, kita nak tahap keempat. Lalu ni kita duduk tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Dan semua tahap ni dalam Quran berlaku. Jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW, semua mereka telah sampai ke peringkat 4. Sebab tu dia boleh dijadikan sebagai tauladan. Selain para sahabat Nabi tidak boleh jadikan contoh dan tauladan, kerana kita tidak tahu dia duduk tahap mana. Adapun sahabat Nabi ada dalil bukti daripada Quran dan ada dalil bukti daripada hadis, mereka berada tahap keempat. Oleh kerana itulah ulama hadis khususnya dalam memberitahu tentang rawi-rawi dan sifat rawi yang perlu dikaji selidik. Rawi yang hanya dikaji selidik tentang kesahih, nak tahu sahih tak sahih, adalah rawi yang bukan sahabat. Bermula pada tabi'in, turun lagi tabi'in sampai ke kita hari ini. Rawi-rawi ini saja boleh dikaji tentang tubuh badan dia, setara mana orang. Tapi apabila sampai kepada sahabat Nabi,
jazal qantarah, tak kita lepas dah untuk buat kajian tak tadi sahabat. Sebab as-sahabatu kulluhum udulun, sahabat Nabi semua sekali satu golongan manusia yang baik, tak boleh dipertikaikan kedua mereka. Oleh kerana itulah hari ini pun sebagai neraca syariat, apa-apa saja yang dibuat oleh Nabi dan sahabat Nabi, maka perkara itu dikira baik. Tapi syarat satu lagi, sanad yang ada sampai kepada kita mesti sahih. Nabi buat pun daripada Nabi buat sungguh, kerana berita ni telah disampaikan oleh orang-orang yang betul-betul sahih. Kadang-kadang nama saja dijual dengan nama Nabi, tapi orang lain pergi masuk kata maka nak tahu dia betul tak betul daripada penelitian sanad, perawi-perawi yang meriwayatkan ni daripada golongan yang betul-betul jujur, maka sabit sungguh daripada Nabi ataupun sabit sungguh daripada sahabat Nabi. Dan perkara dengan tentang Nabi dan sahabat Nabi ni Allah sebut dalam Quran dia, dalam beberapa tempat, dan Nabi juga sebut dalam hadis dia. Jadi sahabat Nabi berada tahap ni. Contoh rabtul qalbi, wa rabatna ala qulubihim, ayat 14 surah Kahfi. Ashabul Kahfi itu semua sekali Allah bagi pada mereka rabtul qalbi. Ambil daripada kata rab, wa rabatna ala qulubihim. Kata rabatna ni kita guna sebagai istilah kita ni hudud al-Quran. Setelah mereka sanggup berdiri dan mengeluarkan hujah-hujah mengenai pegangan dan pendirian mereka di depan raja mereka yang zalim lagi kafir. Ni. Sanggup berdiri menegakkan hujah depan raja zalim lagi kafir. Allah campak ke dalam hati mereka satu kekuatan yang dinamakan rabtul qalbi. Mana Ashabul Kahfi ni dia telah dapat rabtul qalbi, baru dia berlindung diri dia dalam gua, pergi meninggalkan suasana kufur dan syirik dalam kerajaan itu. Nak meninggalkan kufur dan syirik, takut suasana kufur dan syirik merosakkan akidah mereka, maka mereka berlindung, melarikan diri daripada rusak akidah, berlindung di dalam gua. Jadi mereka pergi itu setelah mereka telah capai dalam hati mereka rabtul qalbi. Kita orang biasa ni derajat paling tinggi ya waliullah, wali Allah. Biasa rabtul qalbi ni adalah merupakan derajat bagi wali Allah. Kita tidak ada lagi lebih daripada itu. Nabi dia ada derajat dia, selain daripada Nabi enggak wali. Dan mereka ni dengan sifat kewalian itulah telah melindungi diri dia dan ingin menyelamatkan diri dia daripada suasana yang membahayakan akidah dia. Dia pergi dalam gua, barulah Allah zahirkan karamah. Kalau dia Nabi, mukjizat. Allah lahirkan, Allah zahirkan karamah, tidur saja 309 tahun. Tubuh tidak ada siabut perubahan, tidur saja. Berapa generasi di luar gua ni bertukar-tukar, sampai satu tahun Allah sedarkan, jagakan semula. Jadi Ashabul Kahfi Tuhan sebut dalam Quran, wa rabatna ala qulubihim, kami telah teguhkan hati mereka, iaitu kami telah campakkan kepada hati mereka keyakinan sejati, ia tidak akan lagi berubah kepada kesesatan. Jadi mana hamba-hamba yang baca Al-Quran ni, contohilah Ashabul Kahfi. Nak dapat rabtul qalbi ni seperti mana Ashabul Kahfi dapat, sanggup bercakap tentang kebenaran di depan orang paling bahaya. Nah, ini cara dia. Macam kita sama kita ni, kita cakap ni muzakarah ni, tak dapat sikit-sikit, tapi kau orang lawan kita, kau orang tak berahi dan orang mempersundakan kita, kita masih lagi menyampaikan. Ketika tu Allah Ta'ala bagi pada kita, mengikut siapa yang kita sampaikan. Nah, mengikut siapa? Nah, tapi dalam masa sama kita kena jaga adab lah. Bukan bermakna bila kita sampaikan ni maka orang kuat kita pun cara kuat, tak betul. Cara tetap lembut-lembut biasa, tapi yang menetap tu berbeza-beza. Tiada berubah cara. Kita perubahan tidak ada. Dalam cara ni sama saja, cuma yang menetap tu berbagai-bagai kadar. Lah ni kita muzakarah sesama kita, masuk dah ni, masuk dah dalam menyampai bang, dalam beritahu. Kita baca ayat Quran, kita hurai depan sama-sama kita yang ngaji, memberi kesan dalam hati.
Cuma setakat mana orang yang kita sampaikan itu melawan, maka setakat itu Allah campur. Jadi nak cepat boleh masuk kuat apabila bertemu dengan golongan yang lebih kuat lawan. Cara Tuhan. Sebab Tuhan sebut dalam Quran jelas-jelas. Iz qamu, ketika mereka sanggup bangun berdiri, bercakap tentang tauhid kepada raja kafir lagi zalim. Tak. Sedangkan mereka orang muda ni bukan biasa anak-anak menteri. Tak. Remaja-remaja yang daripada golongan bangsawan. Tapi Allah bagi pada mereka keimanan. Nah, dia sanggup berdepan dengan raja zalim lagi kafir dan memberitahu hujah, kami tidak akan ikut kamu semua di atas penyembahan berhala, memuja roh dan segala-gala yang selain pada Allah sebagai wakil. Kami tetap teguh dengan pendirian kami Allah sahaja. Apa nak jadilah. Cuma raja tu kata gini, oleh kerana mu ni orang muda remaja, harapan bangsa, anak menteri, anak orang kenamaan, kami tak akan buat keputusan hari ni. Kami nak pergi buru, ada kerja lain, mikirlah. Tapi apabila balik, tahu keputusan, siap. Apabila balik pada buru, mu tahu keputusan, maka siap. Masa itulah dia tiup. Atas dasar menyelamatkan akidah. Lagi. Allah sebut dalam Quran tentang remaja-remaja di atas akidah. Di atas akidah dia pegangnya, dia sanggup susah daripada duduk dalam keluarga yang mewah untuk melindungi akidah dan agama daripada masyarakat. Ini contoh Ashabul Kahfi. Dan kita nama dia puja pula. Ashabul Kahfi itu betul-betul orang tahu tulen. Kita yang puja Ashabul Kahfi jadi cerik tulen pula. Tak kedang lari laku. Golongan Kahfi pula tu. Jangan duk terima. Hak jui kita tu barang tu kerana dia nak duit. Dia akidah rosak, kita beli pun rosak. Ambil berkat nama Ashabul Kahfi lagi nego. Perantara. Sedangkan Ashabul Kahfi itu dia Tuhan zahir sebagai karamah kerana yakin dan tidak ada syirik langsung pada hati dia. Tauhid tulis. Kita yang tak mengaji ni ambil nama dia buat sebagai wakil Tuhan pula. Ini kesilapan kita. Kita akan baca dalam lebak ni dan kita akan baca juga surah Kahfi. Mudah-mudahan perkara-perkara yang kita akan baca nanti akan beri banyak faedah. Kita berhenti beberapa minit. 9.45 kita muzakarah. Lepas tu kita diminta untuk pergi semaya jenazah di belakang kuari. Ada kapun yang meninggal dunia. Muzakarah sikit. Lepas tu kita pergi semaya jenazah. Lepas tu balik kita sambung mula. Kita akan baca surah Fatihah. Jadi sekarang ni kita berhenti untuk muzakarah sikit. Lepas tu semua kita ni dijemput lah untuk semaya jenazah.